Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kelas? Cikgu harap kamu semua dah baca doa seperti biasa sebelum belajar ya. So hari ni kita akan cover tentang sukatan serakan data tak terkumpul. Kita tengok contoh satu ya. Okey. Sukatan serakan data tak terkumpul kita refer pada seperti statistik ya. Okey, jadual untuk soalan A, jadual menunjukkan jisim dalam KG bagi 20 orang murid. So, kalau disuruh nyatakan beza jisim, jadi kat di sini dia kata nyatakan beza jisim dalam KG bagi murid-murid ni. Jadi beza maksudnya kita tolak nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Jadi kita tengok apakah nilai yang besar dekat sini. Okey, ini adalah contoh satu. Okey. Nilai yang besar dekat sini mana? Kita tengok, okay, sini 5, 4, 6, 5, ada tak 7? Okay, ada 7, 7, 7, 7. Okay, jadi yang paling besar adalah 79. Kat sini 79. Okay, apakah nilai yang paling kecil? Kalau kita tengok 7, 6, 5, 4, ada tak 3? Tak ada 3 kan? Jadi 4, sini 4, 4. Okay, 4 mana yang lebih kecil? So, 47. Jadi kamu punya beza, contoh 1A, beza jisim ialah 79 tolak 47. Jadi berapa tu? 32. Okey, itu adalah beza jisimnya. Untuk soalan B, Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sampel beberapa jenis serangga. So dia nak nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Jadi dia nak beza juga bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Jadi kita akan tengok apakah nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Jadi kalau kita rujuk dekat sini, ini adalah panjang. Dia terbahagi kepada 10 kotak kecil tu. Jadi yang paling pendek adalah yang ni. Apa ni? Sampel serangga terpendek. Okay, so sampel serangga terpendek ialah berapa? 3.1. Sampel serangga terpanjang, okay, dalam satu barisan ni ada satu nilai kita ambil satu saja. Jadi berapakah dekat sini? Kita kira 6.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Jadi dekat sini adalah 6.8. Jadi sampel serangga terpanjang adalah 6.8. Jadi bezanya pula, beza saiznya ialah yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. Jadi kamu akan dapat berapa? 3.7. Boleh faham ya? Okey, seterusnya kita tengok bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang daun dan plot titik. Jadi kita akan rujuk plot batang daun dan plot titik nanti ya. Ya, okey, plot batang daun ni merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan satu set data. Okey, melalui plot batang daun ni, okey, kita akan dapat melihat sama ada data cenderung kepada satu nilai ataupun ataupun nilai mana paling kerap muncul ataupun data mana yang paling kurang muncul. Okey, kita tengok mana yang selalu muncul dan mana yang kurang muncul ya. Alright. Apa langkah-langkah untuk memplot batang dan daun? Jadi kita rujuk yang ni Raja di bawah menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan 36 murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Jadi cikgu refresh balik Ini adalah plot batang daun. Batang dan daun. Okey. Cikgu refresh balik sebab benda ni kamu dah belajar masa menengah rendah. Okey. Dia buat macam ni. So batangnya adalah yang di depan, digit yang dekat depan. Daun adalah digit yang dekat belakang. Okey, kita tengok dekat sini ada 2, 3, 4, 5. Okey, jadi maksudnya kita ada 2, 3, 4 dan 5. Macam tu ya. Okey, daunnya pula kita tengok paling kecil. Okey, ni macam dia ikut susunan sudah ya. Jadi maksudnya 2, 7, 2, 9. Jadi daunnya adalah 7 dan 9. 3 ada 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Okey, kita kena tulis semua sekali lah. So 1, 2, 4. Okey, 5, 5, 6.
7788. 7788. 9. Okey, kita cek balik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dekat sini masih ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, betul. So 40 pula. Geng-geng 40-an. Okey. So dia mula dengan 0, 0, 1. 2, 2, 2, 2. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 3, 4, 4, 5. 3, 4, 4, 5. 6, 7, 7, 7. 6, 7, 7, 7. 8, 9, 9. 8, 9, 9. Ada berapa tu? Kita cek, pastikan betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, pastikan ada 18 dekat sini. 1, 2, kita kira 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, so ada 18. Right? So, yang 5 pula. Start daripada sini. Jadi, 52, 2, 2, 2, 3, 4. Okay, so dia ada 5 saja. Ini adalah plot batang daun yang kita boleh lukis ya. Pastikan kamu punya jadual ni jelas ya. Okay. So daripada plot batang daun ni kita boleh dapati bahawa nilai yang paling kerap keluar adalah nilai 40 ni. 40 sehingga 49 paling kerap keluar. Banyak kan? Dia ada 18 tadi kan? So ini adalah data yang paling kerap keluar. Okay, plot batang daun ni cikgu nak remind sedikit lah ya. Batang ni cikgu kata digit depan kan. Kalau digit depan tu maksudnya nilai puluh lah. Puluh kena letak dekat depan, sa kena letak dekat belakang. Okay, so remember this. Okay, dan dia disusun ikut susunan lah, susunan menaik ya, dari kecil sampai besar. Okay faham ya? Baik, apakah yang anda faham tentang plot titik? Plot titik adalah carta statistik mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Okay, macam mana skala seragam? Maksudnya dari kosong dia saiznya seragam. Tengok dia punya jarak ni dan dia punya skala tu seragam lah ya. Kalau sini 2 cm, dekat sini pun mesti 2 cm dan seterusnya. Kalau sini 1 cm, sini pun 1 cm. Okay, itu maksudnya skala seragam yang ini. Okay, setiap titik mewakili satu cerapan. Okay, so data berikut menunjukkan skor yang diperolehi oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Macam mana kita nak lukis plot titik? Plot titik dia macam ni nanti. Okay, so kita try lukis sendiri. Kita buat macam ni, dia dalam satu garisan. Okay, ini adalah apa tadi? Sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Okay, ini adalah skor. Skor skor yang diperolehi. Okey, dia ada kosong, dia mula dengan kosong, paling tinggi ialah 8. Jadi maksudnya ada tak 9? Tak ada Paling tinggi adalah 8. Jadi kita kena bahagi dengan 8 lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita letak kat situ Alright, kosong ada berapa? Kita cek kosong ada 2. Jadi kita letaklah 2 titik. 1 ada berapa? 1 sahaja. 2, 1, 2 sahaja. 1, 2 titik saja. Okey, 3, 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3. 4, 1, 2. So ada 2 titik kat situ. 5, 1, 2. Ada 2 juga. 6, 1, 2. Ada 6. Ada 2 juga. 7. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia mesti satu baris ya. Dan 8 ada 2. Okey, selesai plot titik kita. So, daripada plot titik ni kita dapat tahu bahawa skor yang paling rendah adalah 0 dan skor yang paling tinggi adalah 8. Dan paling banyak pelajar dapat skor 7. So, dia banyak kan? 4. Okey, macam tu cara kita mentafsir plot titik. Okey, so ini adalah plot titik tadi
Jadi macam mana kalau dia tanya tentang apakah beza nilai ataupun beza skor bagi nilai yang ni, beza skor. Jadi kita akan cari nilai yang tertinggi tolak dengan nilai yang terendah. Okay, jadi kita akan tulis beza skor ialah 8 tolak 0 iaitu 8 lah. Okay, kalau dekat sini apa bezanya ni? Ini tadi nilai apa? Ini adalah nilai markah juga dalam prinsip perikanan. Okay, kalau dia tanya berapakah beza markah, ya, beza markah dekat sini. Jadi beza markah dekat sini adalah kita ambil 8, yang paling tinggi 54 tolak dengan 27, ya. Mana yang paling tinggi? 54 dan 27 paling rendah. So 54 tolak 27 berapa tu? Kamu akan dapat 27. Okey, ini adalah beza markah. Boleh kelas? Kadang-kadang dia akan tanya bukan beza markah saja, tapi dia akan sambung apakah beza markah bagi markah yang tertinggi tu dengan markah yang terendah. Itu lebih detail lah. Kalau macam ni, apakah beza skor yang tertinggi dengan yang terendah, dengan skor yang terendah. Okey, itu lebih detail dia punya soalan. Okey, boleh faham ya? Okey, so sekarang kita tengok bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang daun. Okey, so ini adalah dua set data yang diberi. Kita tengok ini rangsangan minda 2, membandingkan dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang dan daun. Okey, cikgu tak perlu bagikan kamu, tapi cikgu akan bincang sekali di sini. Okey, data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dan dalam ujian April dan Mei. Okey, bulan April dan bulan Mei. So, dekat sini dia suruh lengkapkan plot batang dan daun di bawah. Jadi macam ni kita nak plot, kita buat saja macam ni. Ini adalah apa tadi? Rangsangan minda 2. RM2 lah kita buat Okay, so kita buat dia punya ni. Okay, so dekat sini adalah bulan April. Ini adalah bulan Mei. Jadi dekat situ 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah sini 4, 8 dia dah sediakan. Dekat sini 9, 5, 5, 2. Okay, kita tengok bulan April dulu. Okay, kita tengok bulan April dulu. Dekat sini April dulu. Jadi dia dah buat 3, 32, 35, 39. Tengok, dia menaik ke sebelah kiri ya. Dia meningkat sebelah kiri. 32, 35, 39. Dan lepas tu 4, kita tengok 4. Kita mulakan dengan 1, 1, 2. Okey. So 1, 1, 2. Jangan kamu tulis terbalik pula. Cikgu pun nak tulis terbalik dah tadi. Jangan tulis terbalik macam ni. Disebabkan dia turun, kamu tulis terbalik pula 2 macam tu. 3. Okey, salah sudah. Masya Allah. Okey, hati-hati ya. Okey, gara-gara dia terbalik, kamu tulis terbalik juga. 1, 1, 2. Apa lagi? 3, 3, 4, 4. 3, 3, 4, 4. 6, 8, 8. 6, 8, 8. 9. Okey. Kita cek berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kira 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okey, ngam 5 pula. 5, 5, 1, 3, 4. 1, 3, 4. 4, 6, 8. 4, 6, 8. 8, 8. 8, 8. Kita cek. Okey, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kira 2, 2, 4, 6, 8. Betul. 60 dan 61. 60 dan 61. Ada tak 70? Tak ada kan? Okey, so dia sampai 61 saja. Untuk bulan Mei. Okey, bulan Mei dia dah tulis 34 dan 38. This one is done already. Jadi kita sambung 40 pula. So 40 003. Jadi kita letak 003. Ni dia menaik sebelah kanan. Kalau ni dia menaik ke sebelah kiri. Okey, ini menaik ke sebelah kanan. Okey, ini adalah plot batang daun.
Dekat sini tadi adalah 10. 10. Dekat sini adalah, okay, ini adalah 10. Ini adalah sa. Ini pun adalah sa-nya. Okay. 003 dah. 669. 669. Okay, sampai dah. Jadi ada 6 saja. 6. 5 pula ada 235. 235. 5599. 5599. Okay, done. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. 4 tambah 3, 7. Okay, ngam. 6 pula. 63. 356. 356. 889. 889. So itu saja yang ada. 7 pula. 1357. Jadi 1357. Boleh faham tak? So ini adalah plot batang dan daun. Okay, yang kita perolehi daripada markah ujian bulan April dan markah ujian bulan Mei. So persoalan seterusnya, dia kata berdasarkan plot batang dan daun di atas, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian lebih baik? Berikan justifikasi anda. Okay, kalau daripada plot batang daun ni kita dapati bahawa ujian bulan mana yang lebih baik? So kalau kita tengok ujian bulan Mei lah lebih baik. Kalau kamu tengok kan dia lebih kepada nombor yang besar. 4, 5, 6, 7. Ada 7 dah. 6 pun banyak berbanding dengan bulan April. Yang 5 pun, yang 4 dia kurang, yang 3 dia kurang. Dekat sini dia 4 dia 40 lebih ni, dia lebih banyak. Dia tidak ada sampai 70 lebih. Dia sampai 60 lebih saja. So kita boleh cerita dekat situ. Pencapaian ujian bulan Mei lebih baik berbanding pencapaian bulan April kerana ramai pelajar mendapat markah yang tinggi. Okey. Ataupun kita boleh buat macam ni. So pencapaian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. So mana-manalah yang sesuai ya. Yang penting kamu faham dan pemeriksa pun faham apa yang kamu nyatakan. Boleh ya? Okey, so sekarang kita tengok contoh 2 yang mana dia merujuk kepada bagaimana anda membandingkan dan mentafsir dua set data berdasarkan plot titik pula. Tadi plot batang daun, sekarang plot titik. So macam mana? Kita dah belajar tadi macam mana. Kita dah refresh tadi macam mana nak buat plot titik tu. Okey. So kita tengok melalui plot titik kita boleh bandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi dua set data. Apa maksudnya cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan? So kalau kita tengok dari sini, kita tengok dulu sebelum kita tengok dia punya cerita. Ini adalah cerapan yang lebih kepada ke kiri, ini cerapan lebih kepada ke kanan kan? Betul tak? Ini dia lebih ke kiri, ini dia lebih ke kanan. Okay? Itu maksudnya cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan. Okay, so contoh 2. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okay, so 20 orang murid. Raja di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh murid-murid ini. So ada 20 orang murid ambil kuis sains dan kuis maths. Okay. Soalan, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Kalau dia tanya tentang serakan, macam mana dia berserak ya. So kalau kita tengok data kuis sains dan kuis maths ni, dia start dari 8 hingga 15 untuk sains. Kalau maths 9 hingga 15. So yang mana lebih besar? Jadi maksudnya skor dalam kuis sains ini lebih besar serakannya kerana beza cerapannya adalah lebih besar kan. Dari 8 sampai 15 besar kan. Dekat sini 9 sampai 15 je. Okay, so kita boleh bagi tahu bahawa serakan bagi skor dalam kuis sains itu adalah lebih besar kerana saiz cerapannya adalah lebih besar. Itu justifikasi yang kamu kena bagi tahu. Justifikasi ni maksudnya reason lah, apa reasonnya. Kalau kamu nak cakap itu lebih besar, kenapa? Apa reasonnya? Okay. Soalan B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang paling tinggi? Okay, kita dah tahu tadi. Beza cerapan kuis sains yang lebih besar kan. Jadi macam mana kita nak tahu beza cerapan tu lebih besar? Kita tengok dia punya
dia punya ni nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Kalau dekat sini nilai terendah dengan tertinggi. So beza cerapan untuk soalan B. Contoh 2. Okay, A tadi adalah serakan skor dalam kuis sains lebih besar kerana beza cerapan skornya lebih besar. Okey, soalan B tadi. Soalan B dia beza cerapan. So kita bagi tahu beza cerapan kuis manakah mempunyai beza cerapan lebih tinggi. So kuis okey, sains lebih tinggi beza cerapannya iaitu okey, macam mana kita nak cari? Kita cari beza dulu kat sini. Okey, sains 15 tolak 8 you akan dapat 7. Dekat sini 15 tolak 9 you akan dapat 6. So ini lebih tinggi. Ini beza. Okey, beza skor. Beza skor. Okey. Jadi iaitu 7. Boleh mention macam itulah. Ya. Okey, tengok soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah lebih baik? Kalau kita tengok dekat sini, walaupun ini terserak lebih luas dan bezanya lebih tinggi, mana skor kuis yang pencapaian lebih baik? So, kalau markahnya lebih besar, maksudnya itu lebih baik kan? Kita tengok dekat sini, markah ada 8, 9 banyak, 10, 11 banyak. Tapi 14, 15 dia kurang. 13, 14, 15 dia kurang. Tapi dekat sini, maths, dia lebih banyak kepada 11, 12. 13 pun banyak, 14 pun ada, 15 pun ada. Okay, 14 ada 2. 13 ada lebih banyak daripada sains. Okay, 12 lebih banyak daripada sains. Okay, 12 maths ni. Jadi maksudnya kita boleh nyatakan dekat sini skor kuis maths, matematik mempunyai pencapaian lebih baik. Okay, kerana cerapan lebih tertumpu kepada bahagian kanan plot titik. Okay, so dia lebih tertumpu ke sebelah kanan. That's why lah dia mempunyai pencapaian lebih baik. Ya, kerana cerapan kebanyakan cerapan lebih tertumpu ke sebelah kanan plot titik. Okay, boleh faham kelas? So itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu nak kamu buat latihan praktis kendiri 8.1b. Nak tengok sama ada you faham ataupun tidak. Dekat sini dia nak lukis batang daun, plot batang daun, dan dekat sini dia nak kamu lukis 2 plot titik. Okay, so cikgu nak tengok sama ada you faham ataupun tidak. You buat praktis kendiri 8.1b, soalan nombor 1 dan nombor 2. Okay, all the best. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.